Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru saja sebentar tadi kita telah menerima satu kabar yang mengejutkan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dilaporkan telah pun menjalani pembedahan di Hospital Kuala Lumpur. Berita ini diterbitkan di malaysiakini.com 21 Ogos 2023. Kita mendoakan semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, semoga beliau cepat sembuh daripada pembedahan ini. Dikabarkan pada pukul 8, lebih kurang pada pukul 8 pagi tadi, Anwar jalani pembedahan kecil gigi, bukan kaki ya. Anwar jalani pembedahan kecil gigi di Hospital Kuala Lumpur. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam menjalani prosedur pembedahan kecil gigi di Hospital Kuala Lumpur. Oh, ini berlaku semalam sebenarnya. Anwar yang juga adalah Menteri Kewangan memaklumkan perkara itu menerusi satu antara ringkas di laman Facebook beliau pada hari ini. Beliau menulis di dalam Facebook rasmi beliau, ingin dimaklumkan bahawa saya telah menjalani prosedur pembedahan kecil gigi petang tadi di Hospital Kuala Lumpur, tulisnya di dalam Facebook beliau. Beliau juga turut menulis, buat masa ini saya masih lagi dalam pemantauan pasukan perubatan dan atas nasihat mereka saya perlu berada di hospital sehingga esok pagi insya-Allah, katanya. Dia menulis demikian di Facebook beliau. Jadi kita sama-sama mendoakan semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dapat cepat menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri. Saya fikir sekarang ini beliau mendapat MC. Inilah yang bagus. Perdana Menteri buatlah kesihatan yang baik supaya bila dia cukup baik, dia dapat menjalankan tugas beliau dengan baik juga. Okey, so kita mendoakan semoga segala rancangan untuk untuk pemulihan ekonomi dan juga untuk mentadbir negara Malaysia akan dilaksanakan dengan baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita berharap semoga selepas ini Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus sihat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tiba-tiba sahaja Timbalan Ketua Polis Negara membuat satu pengumuman yang memang mengejutkan seluruh Malaysia. Ayub Khan telah mengesahkan perkara ini. Beliau adalah Timbalan Ketua Polis Negara sekarang ini. Beliau mengesahkan bahawa 14 pegawai, 14, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 10, tetapi 14 pegawai dan anggota polis bersama 2 TPR telah ditahan. Timbalan Pendakwa Raya. Berita ini daripada hmetro.com.my. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche telah mengesahkan bahawa seorang pegawai kanan dan 13 anggota polis telah ditahan dalam satu serbuan Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard atau JIPS Bukit Aman di sebuah pusat hiburan sekitar Seremban Negeri Sembilan pagi semalam. Ini membuktikan bahawa polis Diraja Malaysia memang menjalankan tugas dengan amat bagus. Tak kira siapa, tak kira kedudukan, salah tetap salah. Timbalan Ketua Polis Negara tak mengambil apa-apa pun pilih kasih kah, salah guna kuasa kah, ataupun apa pun yang tak betul. Tapi siapapun, sama ada pegawai kanan kah, Timbalan Pendakwa Raya, malahan Timbalan Pendakwa Raya turut juga ditangkap, ditahan sekiranya terlibat dalam kesalahan. Ini buktinya Polis Negara Malaysia memang menjalankan tugas terbaik. Menurutnya, turut ditahan dalam serbuan itu adalah 2 orang lagi Timbalan Pendakwa Raya TPR.
Katanya seorang lagi anggota polis telah dikenakan tindakan tata tertib kerana didapati turut berada bersama mereka ketika serbuan terbabit. Katanya dalam kenyataan itu, seramai 14 daripada 15 pegawai dan anggota yang diperiksa di premis itu didapati positif dadah. Waduh. Manakala 2 lagi penjawat awam yang ditahan juga positif dadah. Tindakan lanjut sudah diambil katanya. Yang pertama, mereka ditahan kerja dan kita sedang siapkan kertas siasatan untuk diserahkan kepada pejabat peguam negara katanya ketika ditemui di tanah perkuburan Raudatul Sakinah di sini hari ini. Nah, ini membuktikan bahawa sekarang negara Malaysia berada dalam landasan yang betul. Ramai orang duk perli polis, tapi ini buktinya polis betul-betul menjalankan tugas di bawah pemerintah ataupun di bawah ketua polis negara, dan timbalan ketua polis negara yang baru ini tak mainlah save ka, tak salah tetap salah. Ayub hadir di tanah perkuburan itu bagi memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Datuk Seri Johari Harun yang maut dalam nahas pesawat Beechcraft 390 di Elmina Shah Alam pada Khamis yang lalu. Mengulas lanjut, beliau berkata, kesemua pegawai dan anggota terbabit buat masa ini diberi jaminan polis sementara menunggu kertas siasatan dilengkapkan. Menurutnya, tindakan itu diambil bukan hanya selepas serbuan itu ditularkan di media sosial, tapi ia tetap dikenakan terhadap mana-mana pegawai atau anggota yang ditahan dalam operasi pusat hiburan. Katanya, kita tidak akan bertolak ansur kepada mana-mana yang kita tangkap dalam operasi pusat hiburan. Kita ambil tindakan tegas, bukan dikenakan tindakan selepas dihebahkan oleh portal tertentu. Tidak, katanya. Boleh tengok rekod tahun ini saja. Tambahnya, seramai 741 tindakan tata tertib diambil dan lebih kurang 60 pegawai dan anggota sudah dibuang kerja setakat Julai, katanya. Terbaik. Untuk mendapatkan berita lengkap ini, sila layari hmetro.com.my. Inilah polis negara Malaysia yang terbaik sekarang. Memang betul. Bagi yang memang tak mau jalankan kerja sebagai polis, tak lagi dapat buat amanah sebagai polis, lebih baik buang saja. Itu hanya merosakkan imej polis. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Dewan Rakyat akhirnya membuat satu pengumuman yang pasti akan betul-betul membuatkan semua ahli Dewan Rakyat atau ahli parlimen baru sedar. Kali ini terbaik. Dewan Rakyat akhirnya mengumumkan mahu naikkan denda ahli parlimen ke RM10,000 Malaysia padan muka. Apa sebenarnya denda ini? Kita sama-sama baca. Daripada Malaysia Kini, 19 Ogos 2023. Johari Abdul berkata, pihaknya sedang berusaha agar denda maksimum yang boleh dikenakan ke atas ahli Dewan Rakyat yang melakukan kesalahan dinaikkan daripada RM1,000 Malaysia kepada RM10,000 Malaysia. Ini bagus nih, supaya tak ada lagi ahli Dewan Rakyat yang sewenang-wenang melakukan kesalahan. Menurut Speaker Dewan Rakyat itu, langkah tersebut boleh dilakukan melalui pindaan Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952. Melalui pindaan itu, katanya, seseorang ahli Dewan Rakyat yang membuat atau bertindak melanggar peraturan parlimen boleh dikenakan denda selain digantung tugasnya. Kami bertindak supaya akta ini dilaksanakan dan memastikan setiap ahli parlimen menyumbang kepada kemajuan negara, kata beliau dalam satu ucapan perasmian Majlis Syarahan Parlimen Siri 3.0 membina semula negara melalui pembaharuan di Kuala Lumpur malam tadi. Turut hadir adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri Azalina Osman dan bekas Speaker Dewan Rakyat
yang pernah berkhidmat sebagai Hakim Mahkamah Rayuan, Muhammad Arif Maju Yusof. Johari berkata dia turut berharap agar Akta Perkhidmatan Parlimen akan dikembalikan semasa dia memegang jawatan sebagai Speaker. Akta itu pada dimansuhkan pada 1992. Sementara itu, Azalina menekankan bahawa kehadiran ahli parlimen yang buruk di parlimen perlu diketengahkan segera dan dianggap sebagai sesuatu yang membimbangkan negara. Selain daripada tindakan yang lebih tegas terhadap ketidakhadiran ahli parlimen, Azalina juga menggalakkan agar lebih banyak penyertaan awam supaya rakyat mempertanggungjawabkan ahli parlimen masing-masing. Saya amat setuju dengan cadangan ini supaya dikuatkuasakan denda yang lebih besar, supaya ahli-ahli parlimen taklah suka-suka buat kesalahan. Taklah senang-senang dia buat salah, tapi mereka ini akan lebih berhati-hati. Kerana mungkin bagi mereka RM1,000 itu amat sikit. Jadi baguslah naikkan RM10,000. Kalau boleh banyakkan lagi. Supaya mereka ini jadi rajin. Mereka dipilih jadi ahli parlimen, lepas itu tak rajin pergi parlimen. Nak buat apa macam tu? Rakyat mau suara daripada rakyat sampai di parlimen. Itu yang diharapkan oleh rakyat. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye.